Semata-mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kenapa biar tahu jangan keliru? Kerana dalam lirik yang baru saya nyanyikan tadi, iaitu buta mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya. Cahaya itu apa? Cahaya itulah ilmu pengetahuan yang menjadikan kita satu garis panduan hidup di dalam hidup kita. Kalau tak ada cahaya, tak ada ilmu ini, maka kita tak tahu ke mana kita pergi. Sama ada kita ke arah keburukan ataupun kebaikan. Sama ada kita ke arah kebatilan ataupun kebenaran. Sebab itu pentingnya sesuatu ilmu untuk kita jadikan panduan dalam hidup kita dan kita gali sehabis mungkin sehinggalah kita tinggalkan dunia ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita beralih kepada topik dan juga saya memperkenalkan panel dan bintang ilmuwan yang akan mengupas topik kita pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu berita tergempar bahawa Menteri Kesihatan kita ataupun dalam bahasa Inggerisnya Ministry of Health yang berhormat Khairy Jamaluddin mengumumkan satu varian COVID-19 yang baharu, iaitu B11529 ataupun digelar sebagai varian Omicron. Yang mana varian Omicron ini mempunyai lebih 32 spike protein, 2 kali ganda lebih dahsyat daripada varian Delta. Namun begitu, alhamdulillah Malaysia belum lagi mempunyai kes varian Omicron ini kerana yang mempunyai kes setakat ini berada di 3 buah negara, iaitu di Botswana, di Afrika Selatan dan juga Hong Kong. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berdoa sama-sama supaya negara kita dan juga keluarga kita khususnya terhindar daripada sebarang wabak penyakit, iaitu wabak COVID-19 khususnya, dan juga daripada varian baru yang sangat-sangat dahsyat. Kita selama ni ingat varian Delta tu dah dahsyat dah, tetapi rupanya muncul lagi dengan izin Allah varian Omicron yang lebih dahsyat daripada varian Delta. Jadi sama-sama kita jaga, patuhi SOP dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Moga-moga kita terhindar daripada sebarang penyakit, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya satu lagi berita yang saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan, iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan memberikan kita tempoh sehingga 30 Disember 2021 untuk kita memperbaharui cukai jalan. Sekarang kita boleh jalan kan? Kita boleh jalan-jalan, tapi jangan lupa ada 3.8 juta kenderaan yang masih lagi belum memperbaharui cukai jalan ataupun road tax. Jalan-jalan juga, nanti jangan sampai kena roadblock, dah melayang duit kita. Jadi tanpa bermasa lagi, kita terus kepada pengenalan topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Al-Ghafir, sambungan ayat yang semalam, iaitu ayat yang ke-20 hingga 22, iaitu akan disampaikan oleh profesor kita, bintang ilmu kita, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Saya? Sehat, alhamdulillah. Ustaz, ada soalan ni Ustaz? Soalan? Ustaz dah bayar road tax dah Ustaz? Sudah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, saya rasa kalau Ustaz tak bayar road tax pun, Ustaz turunkan mas pun, polis dah bagi duluan dah. Lagi satu Ustaz. Ustaz, saya dengar cerita hari ni hari lahir Ustaz. Hari lahir Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang keberapa Ustaz? Rahsia. Rahsia. Dah sampai dah 5 angka dah. Sampai 5 digit. Allah. Jadi saya dan juga saya mewakili kru dan produksi mendoakan Ustaz selamat hari lahir, dan Amin. juga moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, serta sentiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, semestinya apabila terdapat topik baharu, akan ada persoalan dan kemusykilan. Oleh itu, sekiranya terdapat sebarang persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603, ataupun boleh terus komen di ruangan FB kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
kita terus kepada mukadimah kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Farid Ravi Abdullah, insya-Allah. Kita tak tahu taranum apa. Semalam taranum Ustaz Farid Ravi bagi taranum Hijaz kan Ustaz? Taranum Hijaz. Hari ini kita nantikan apakah taranum yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberi kita peluang dan ruang untuk meneruskan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri kita peluang untuk berada majlis ilmu, taman-taman syurga. Betul Ustaz. Terima kasih atas ucapan Fahmi. Masya-Allah. Hari ini kita nak baca taranum apa? Nahwan boleh request ke Ustaz? Jangan, kami tak yang susah. Tak apa, kita baca lagu Nahwan hari ini. Lagu Nahwan. Lagu Nahwan ini dia nisbahkan kepada daerah di Parsi. Parsi. So dia lagu Nahwan ini dia ada keunikan dia tersendiri. Masya-Allah. Ayat 20, 21, 22 surah Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqdi bil haqq. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, begitulah ayat suci Al-Quran Al-Karim daripada ayat 20, 21, 22 surah Ghafir. Kita lihat terjemahannya dulu para penonton yang saya kasih sekalian. Ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yaqdi bil haqq." Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, bil haqq. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Manakala mereka yang disembah selain, iaitu selain Allah, tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Innallaha huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat 21. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Dan apakah mereka tidak berjalan di bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang itu lebih hebat. Kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak peninggalan-peninggalan, iaitu peradaban di bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka kerana dosa-dosa mereka. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang mampu melindungi mereka daripada azab Allah. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa akhadhahumullah. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka engkar, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Sesungguhnya Dia maha kuat lagi maha keras hukumannya. Begitulah ayat 20, 21, 22. Ayat 20 Allah cerita mengenai satu ketetapan yang mana Allah yang akan memutuskan. Orang dapat pahala, orang dapat dosa. Keputusan sama ada bahagia ataupun berduka cita. Wallahu yaqdi bil haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahu tidak akan ada selain Allah yang dapat membantu. Apa saja kita sembah. Kemudian Allah susuli ayat ke-21, Allah suruh kita berjalan. Ataupun Allah bertanya, berjalanlah di atas permukaan bumi ini. Ada satu nasyid. Berjalanlah di atas bumi. Lihat gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan dalam. Jadi nasyid dulu pun ada. Suruh kita berjalan atas permukaan bumi ini, tengok, ambil iktibar. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada manusia, terutamanya kepada bangsa Arab di Mekah ketika Nabi buat dakwah. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Mereka tidak berjalankah? Mereka tidak lihatkah bagaimana Allah buat keputusan ke atas umat sebelum mereka? Biarpun mereka ramai, mereka kuat, mereka ada peradaban. Tak lihatkah? Tak lihat apa jadi kepada mereka. Lihat, bukan lihat dengan mata saja, lihat dengan mata hati, lihat kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut musibah itu berlaku, bencana itu berlaku ke atas kaum-kaum tertentu kerana kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Rasul-rasul yang diutus Allah datang dengan mukjizat, dengan bukti. Mereka engkar. Fakafaru fa akhadhahumullah. Lalu Allah mengazab mereka. Kerana Allah Ta'ala adalah Tuhan yang tetap selama-lamanya. Qawiyyun syadidul iqab. Tuhan yang gagah, Tuhan yang sangat keras azabnya ke atas mereka yang engkar terhadap seruan Allah, seruan Rasul-Rasul yang diutus. Masya Allah, penjelasan dan mukadimah yang terbaik daripada Ustaz. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini bukan sahaja kita membaca tetapi kita menghayati dan juga mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita pada pagi ini. Jadi kita nak berjeda seketika, nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan tarannum, iaitu surah Al-Ghafir ayat 20 hingga 22 yang akan disampaikan, yang akan dihuraikan oleh panel kita, iaitu bintang ilmuwan kita Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebentar tadi Ustaz Farid kita telah pun membaca ayat suci Al-Quran daripada ayat 20 hingga 22 dengan tarannumnya, iaitu tarannum nahwan, dan seterusnya. Kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Facebook, insya-Allah. Ustaz dah bersedia, Ustaz? Ya. Baik, insya-Allah kita teruskan. Daripada saudara Muhammad Effendi Mak Daud. Pada ayat ke-20, dan Allah memutuskan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Soalan saya, siapakah pendakwa? Siapakah saksi? Siapakah hakim di padang mahsyar? Dan siapakah yang menerima hukuman? Siapakah yang akan mengemukakan rayuan bagi pihak penerima hukuman di yaumul mahsyar? Allahu Akbar. Mahkamah Seksyen pun bersalah ketak lutut katanya. Tambahlah Mahkamah Ar-Rafiq Al-A'la. Terima kasih kepada saudara Muhammad Effendi Mak Daud di atas persoalan tersebut. Ustaz, sila berikan respon. Persilakan. Terima kasih kepada Muhammad Effendi Mak Daud. Kita baca soalan pun kita rasa ketak lutut. Ketak. Pertama sekali, siapakah pendakwa? Yang akan mendakwa mereka Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Betul kan? Betul. Kemudian siapa yang didakwa? Yang didakwa itu adalah orang yang bersalah. Setiap kita akan didakwa. Betul. Betul tak? Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Yang dapat catatan di tangan kanan, betul. Gembira dia. Betul. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagi mereka yang dapat catatan tangan kanan. Semua kita. Betul. Yang insya-Allah dapat catatan tangan kanan. Amin. Amin, insya-Allah. Semoga kita semua dapat catatan tangan kanan. Amin, insya-Allah. Bila dapat tangan kanan, maka dah tahu dah keputusan yang berikut. Tapi satu kumpulan lagi, bila didatangkan catatan tu, tangan kiri yang akan ulur untuk ambil. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghulluhu thumma al-jahima sallu. Yang dapat catatan tangan kiri, mula dia tahu dah nasib dia nasib buruk. Nasib dia memang mengecewakan. So setiap kita akan dapat catatan, sama ada kanan ataupun kiri. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita doa, Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Wahai Tuhan, golongkan kami dari kalangan mereka yang dapat catatan tangan kanan. Bukan catatan tangan kiri. Tangan kanan. Dapat catatan itu tangan kanan. So, setiap kita. Siapakah akan didakwa? Kita lah akan dakwa. Maka setiap kita akan lihat apa yang ada dalam buku tersebut. Itu yang pertama. Kedua, siapa yang akan dakwa? Allah Subhanahu Wa Taala akan dakwa kita. Dan Rasul-Rasul yang diutus akan menjadi saksi kepada apa yang kita lakukan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul untuk mengajar manusia. Li ikhrajin nasi minaz zulumati ilan nur. Keluarkan manusia daripada kegelapan kepada an-nur. An-nur maksudnya ajaran Islam, ajaran yang benar. Sebab itu dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallahu yaqdi bil haqq. Allah Subhanahu Wa Taala buat satu memutuskan dengan kebenaran. Translation dia bil haq ini dengan kebenaran. Tapi dalam Quran, dah fahami, dan juga para penonton, kalau kita baca Quran, perkataan hak ini didominasi dengan Al-Quran. Setiap kali sebut hak, dirujuk pada Quran. Wa bihaqqi anzalnahu wa bihaqqi nazal. Jadi yang hak itu, bila Quran sebut perkataan hak itu merujuk kepada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memutuskan sesuatu itu melainkan ianya benar. Benar itu daripada mana? Daripada Al-Quran. Sebab kita sudah diajar Al-Quran 30 juzuk 114 surah telah pun dibekalkan untuk manusia sebagai buku manual panduan hidup. Betul. Manusia baca, faham, hayati, maka selesailah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala takkan tanya benda selain daripada ni. Betul. Mustahil Tuhan tanya Allah takkan tanya kenapa you tak terbang? Kenapa you tak melayang? Kenapa?
Tak tanya. Betul. Sebab itu dalam Islam ada fardu ain, ada fardu kifayah dan sebagainya. Benda-benda yang fardu ain, benda-benda yang ditanggungkan ke atas kita, yang kita semua mukallaf. Daripada mana saya faham? Daripada Al-Quran. Nabi SAW jelaskan apa? Kerana Nabi diutus sebagai litubayyina linnas. Nabi diutus sebagai pemberi penjelasan kepada Al-Quran. Maka Nabi pun tunjuk kepada kita solat itu macam mana, zakat macam mana, adil itu apa, bercakap benar itu bagaimana, berkasih sayang itu apa, tolak ansur itu apa, memaafkan itu apa. Jadi Nabi tunjuk. Quran sebut, Nabi tunjuk. So, dia punya intipati, the originality ajaran dalam Quran. Betul. Wabil haqqi anzalnahu bihaqqi nazal, wallahu yaqdi bil haqq. Apa buku manual Tuhan jadikan sebagai buku? Maksudnya, di mana panduan? Di mana reference? Betul. Reference itu adalah Al-Quran. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Adapun manusia yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah akan jadi evidence. Mereka itulah akan jadi sebahagian daripada bahan evidence lah. Bukti. Bahan bukti. Kau kata kau sembah aku, tapi dalam masa yang sama kau pakai tangkal. Apa hal? Allah. Kau kata kau sembah aku, tapi dalam masa yang sama kau tidak khusyuk dalam solat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Dan manusia ini, bila Allah Subhanahu wa taala utus atas permukaan bumi ini, dia tak macam makhluk lain. Manusia disempurnakan dengan akal. Betul. Akal ini, dia harus berfungsi untuk mengenal Tuhan yang benar. Untuk memahami sistem yang betul. Betul kan? Betul. Jadi, sebab itu, akal manusia ini, dia boleh membezakan di antara hak dengan batil. At-taqbih wa tahsin. Mana yang buruk, mana yang baik. Akal manusia ini. Jadi sebab itu, manusia mesti menggunakan akal yang waras untuk mengenal Tuhan yang betul. Tak usah akal kot. Kalau dibuat dengan tangan, kemudian disembah. Ada kiraat lain, walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Ada kiraat lain dibaca oleh kiraat mutawatir, walladzina tad'una. Ya itu jadi ta. Dua-dua kiraat sahih. Satu yad'un yang ada pada kita, satu lagi tad'un. Yad'un ini adalah bacaan Ahlul Madinah. Ahlul Madinah. Manakala bacaan tad'un, bacaan Ahlul Kufah. Allah. Jadi kedua-duanya riwayat. Cuma saya nak beritahu begini. Dalam tafsir, kita mesti kenal juga kiraat. Apa kesan kiraat pada ayat-ayat. Mungkin kita akan sambung selepas ini sikit. Baik Ustaz, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dengan topik kita pada hari ini, iaitu Surah Al-Ghafir ayat 20 hingga 22 yang akan dikupas oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang baru saja menonton rancangan kita pada saat ini, jangan lupa untuk sediakan pen, sediakan buku untuk sama-sama kita tadabbur Al-Quran, seterusnya kita menghayati dan mengamalkan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi tanpa memasa lagi, kita nak terus meraihkan soalan penonton daripada pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Doktor ya. Kita dah tahu dah Doktor selalu dah
tafsir, tadabbur apa semua ayat Al-Quran. Kita dah faham pun. Ada yang tak faham tu mungkin dia saja je buat tak faham je, doktor. Jadi soalan saya, doktor, kita dah faham, kita dah tahu amaran keras dalam ayat-ayat Al-Quran dah diberitahu. Semua kita pun dah tahu. Jadi kita tak pernah pun nak ambil iktibar. Contohnya saya sendiri kadang-kadang dengar doktor cakap masuk belah kanan keluar belah kiri, doktor. Masuk belah kiri kan keluar belah kanan, kadang-kadang tu tak masuk terus. Dia mantul balik semula. Kerana dia tahulah macam mana jadinya ni, doktor. Jadi soalan saya, apakah golongan-golongan yang macam ini, dia tak sediakan pasukan pembelaan dalam kubur kelak. Dia sibuk dengan benda-benda yang lain. Sedangkan mahkamah di dunia pun kita ada pasukan pendakwaan, kita ada pasukan pembelaan. Ini hanya pendakwaan saja yang ada. Kita tak sediakan pun pasukan pembela kita, peguam bela kita dalam kubur dan di yaumil mahsyar kelak. Apakah golongan yang macam ini, ni doktor, dikira sebagai hati yang dah mati ke tak pernah nak ambil iktibar ataupun pengajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca, kita berikan penerangan dengan jelas. Contohnya macam Dr. Farid Rawi sendiri terangkan, apakah golongan ini, termasuklah saya juga kadang-kadangnya, doktor, bukan kata korang tak pernah nak ambil, tak nak buat tak tahu je, bukan tak tahu tapi buat tak tahu ini, doktor. Itu soalan saya, doktor dan dai. Terima kasih banyak, doktor dan dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid di atas soalannya. Ustaz, kira ini soalan yang sangat baik, Ustaz. Sila berikan respon. Ya, terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid. Merupakan pemanggil setia dan graduan kita ni. Betul tu, Ustaz. Kalau belajar ni dah peringkat PhD dah. Betul. Jadi terima kasih Tuan Haji Umar yang menjadi sumber inspirasi kepada orang lain juga. Betul. Atas komitmen yang tidak berbelah bagi untuk mengikuti pengajian-pengajian disajikan melalui Tanyalah Ustaz. Berkaitan dengan kenapa manusia masih lagi keras hati dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran ataupun panduan yang ada dalam Al-Quran. Kerana hati manusia ini ada macam-macam peringkat. Kan dari semalam kita dah bincang, wallahu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh hati. Mata melihat, hati menyembunyikan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang bekalkan untuk saya hati, saya harus rawat hati itu. Saya harus bersihkan hati itu supaya hati saya bersedia untuk menerima ajaran daripada Al-Quran. Sebab itu guru kami Syekh Abdul Fattah Salah Al-Khalid di dalam kitab beliau Kaifa Nata'amal Mal Quran, cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran atau mafatih li ta'amul ma'al Quran, atau maksudnya mafatih ta'amul Al-Quran, kunci berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau sebut salah satu perkara yang menghalang manusia daripada mengecapi nikmat Al-Quran, seterusnya melihat kepada ajaran yang ada dalam Al-Quran adalah kerana tidak bersihnya hati dia. Allah. Beliau meletakkan tathhir adawiyat li qabul Al-Quran, membersihkan atau menyucikan wi'a ataupun bejana-bejana Al-Quran, bejana yang tempat di mana singgahnya Al-Quran itu dibersihkan. Contoh, saya ada buah apple, saya ada buah-buahan. Saya nak letak kat mana? Kalau saya letak dalam satu besin atau letak satu bakul itu kotor. Allah. Jadi buah tu elok, saya masuk dalam tu, jadi kotor lah juga. Betul. Dia akan tercemar. Betul. Al-Quran dia tak boleh nak reflect dah. Kalau hati itu susah, keras, dia tak masuk. Sebab itu, Umar bin Al-Khattab contohnya, beliau seorang yang sangat sayang pada Al-Quran. Masuk Islam setelah mendengar beberapa potong Al-Quran. Cuba tengok reflect dia. Dalam satu cerita, Umar bin Al-Khattab ini, pekerja Umar bin Al-Khattab bawa kambing-kambing Umar ni untuk digembala. Dia bawa gembala petang, pagi keluar petang balik. Bila balik, pengembala itu akan peras susu kambing itu, akan dibawa kepada Umar. Umar minumlah petang hari. Bila Umar minum, Umar rasakan sesuatu yang kurang baik. Dia rasa ada something. Dia minum susu seperti biasa, susu kambing. Semalam pun minum. Tapi hari ni punya susu kambing rasa lain. Rasa lain. Dia bila masuk tu rasa lain. Bukan pada lidah, tapi pada perasaan. Allah. Umar panggil pengembala dia. Kambing ni tadi kau bawa pergi mana? Allah. Lelaki itu kata, minta maaf wahai Amirul Mukminin, kambing ini tadi terlepas ke kebun orang. Allah. Terlepas ke kebun orang. Sebab itu terlepas ke kebun orang.
Umar masukkan jari ke dalam mulut, muntahkan semua susu tadi. Allah. Maksudnya apa para penonton? Bila dalam hati perut kita ni, dalam jiwa kita mendarah daging Al-Quran, Islam, nur, benda yang negatif susah nak masuk. Itu je Tuan Haji Omar. Kalau kita ni enough positif dalam diri, benda negatif susah nak masuk, dia susah nak tembus. Sebab Quran ni sifat dia menghidupkan. Quran ini sifat dia menghidupkan. Selain daripada membersihkan hati, kemudian Quran ini akan menghidupkan. Sebab itu Quran ini selalu disebut sebagai ruh. Salah satu nama Quran, ruh. Kerana dia menghidupkan hati yang mati, menghidupkan manusia yang mati. Tanpa Al-Quran, kita ni macam matilah. No meaning. Tak ada maksud, tak ada makna. Sebab itu, bertepatan dengan apa yang Haji Omar tanya tadi itu adalah kita harus melihat Al-Quran sebagai kalamullah yang diagungkan dengan membersihkan jiwa, kemudian proses memahami dan melaksanakan. Mesti kena ada proses. Dia bukan sekadar membaca beberapa ayat semata-mata, ulang benda yang sama, baca benda yang sama, sedangkan 114 surah ni, surah-surah lain bila nak baca? Bila nak faham? Paling tidak, kita ada satu jadual mengikuti pengajian tafsir. Di program Tanyalah Ustaz pun dah boleh satu permulaan yang baik. Akan memberi kita kefahaman. Sebab kita memberi kaedah-kaedah. Macam mana saya bila tafsir ayat ni, bagaimana kita pilih kalimah, bagaimana kita lihat bagaimana pangkal ayat, hujung ayat, bagaimana kesinambungan antara satu ayat dengan ayat lain. Seperti tikar mengkuang yang teranyam rapi. Begitulah susunan ayat-ayatnya. So kita bagi kaedah. So selepas ini, kita boleh cari jalan untuk mendalami lagi ajaran-ajaran dalam Al-Quran Al-Karim. Masya Allah, penjelasan yang sangat mantap. Moga-moga menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Tuan Haji Omar Abdul Majid. InsyaAllah. Kita akan terus kepada soalan seterusnya, Ustaz. Ya. Daripada pemanggil juga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Hello? Halo. Hello? Tuan dengar ya? Halo, Assalamualaikum. Ya, Cik Ilyas daripada Hitam Pulau Pinang. Cik Ilyas daripada Pulau Pinang. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan saya begini. Kita telah dibagi panduan Al-Quran, Sunnah. Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi bagaimanakah kita masih lagi tidak mahu melihat Al-Quran? Malah bila didendangkan alunan Al-Quran pun masih lagi menukar siaran dan tidak mendengar. Malah mendengar lagu-lagu yang lebih melaraukan kita. Apakah penyebabnya kita menjadi begitu dan tidak mahu mendengar Al-Quran? Adakah tidak mengetahui akan terjemahan ayat atau pentafsiran ayat? Atau bagaimanakah untuk menarik hati ini dekat dengan Al-Quran? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar di atas persoalan yang sangat menarik itu. InsyaAllah Ustaz, sila berikan respon Ustaz. Okay, terima kasih kepada Encik Ilyas Abu Bakar. Benar bahawa Nabi SAW telah tinggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Adapun mereka yang berpaling daripada Al-Quran adalah satu perkara yang telah dijangkakan oleh Al-Quran. Akan ada pihak kumpulan yang akan berpaling daripada ajaran Al-Quran. Kalau ada sifat demikian, tidak ada rasa nak dengar Quran, tidak ada rasa nak baca Quran, tidak ada rasa nak memahami ayat-ayatnya, percayalah itu adalah satu penyakit yang harus kita rawat. Kerana Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan untuk dibaca. Sebab itu namakan Al-Quran. Sumiyal Qur'anu Qur'anan likathrati qira'atihi. Dinamakan Al-Quran kerana ianya sering dibaca, kerap dibaca, selalu dibaca. Takkan Quran ni langsung tak ada memanggil kita untuk mengambil dan membacanya. Kalau kita rasa jauh daripada Al-Quran, itu maksud kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Al-Quran berbahasa Arab. Betul Al-Quran dia ada lingguk bahasa yang perlu difahami dari sudut sastra, balaghah dan dari sudut adab bahasanya. Tetapi itu tidak menghalang saya untuk membaca ayat-ayat yang saya boleh faham. Contoh, saya ambil contoh. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. So tak perlukan tafsir panjang-panjang. Saya baca terjemahan pun saya faham. Surah-surah lazim di belakang dalam juzuk yang ke-30. Saya cuba baca, saya cuba faham.
Sama juga surah Al-Fatihah. Kenapa Allah Ta'ala suruh saya baca surah Al-Fatihah 17 kali satu hari dalam 5 waktu solat? Apakah kandungan ayat-ayat dia? Cuba mulakan dengan benda yang mudah-mudah dulu. Saya yakin saudara dan saudari pasti akan jatuh hati. Pasti akan jatuh hati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebelum Islam, saya selalu sebut cerita ni. Sebelum Islam, saya suka dengan Quran. Tahun 1990 saya masuk Islam. Sebelum itu dekat 2-3 tahun saya dengar Quran. Saya tak tahu pun Quran ni apa benda. Tapi saya tahu Al-Quran itu adalah satu kitab diberikan kepada orang Islam. Tapi bila saya dengar ayat-ayatnya, saya tak faham pun. Saya hanya lalu bunyi saja. Tapi bunyi itu pun telah memberi kesan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, beberapa hari dengar, beberapa minggu, beberapa bulan, heret sampai ke beberapa tahun, dia telah menjadikan saya jatuh hati dengan Quran. Walaupun saya tak faham, saya dengar saja. Sebab itu kita mulakan dengan dengar. Dia pasti akan rawat hati. Selepas dengar, kita cari jalan untuk faham. Lepas tu kita cari jalan untuk menghayati dan juga melaksanakan. Kalau tak faham, kita cari guru. Betul. Guru yang muktabar, guru yang bertauliah, guru yang diiktiraf, supaya kita tak terjerumus pula dengan ajaran-ajaran yang sesat. Betul. Jadi semua ini adalah susun atur yang perlu saya strategikan untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Saya doakan kepada mereka yang masih belum dapat melihat keindahan Al-Quran, Tuhan buka pintu hati. Amin. Untuk menghayati dan mencintai, merindui Al-Quran. Yakinlah, kalau kita faham, kita akan seronok, kita akan tidur dengan dakapan Al-Quran. Mana ada syafaat lain yang Tuhan janji selain daripada syafaat Nabi Muhammad SAW? Syafaat Al-Quran Al-Karim. Semalam pun kita ada bincang. Betul. So, syafaat Al-Quran. Macam mana dapat syafaat Al-Quran kalau kita jauh daripada Al-Quran? Allah Akbar. Penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, satu peringatan untuk kita mendengar, membaca, memahami, seterusnya kita mengamalkan apa yang kita pelajari, insya-Allah. Jadi kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dengan topik kita pada hari ini, untuk para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, topik yang kita kupas dan huraikan pada pagi ini adalah tafsir dan taranum surah Al-Ghafir ayat 20 hingga 22 yang akan dikupas oleh panel kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya terdapat sebarang persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun di ruangan komen di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk like dan share bersama dengan kawan-kawan dan juga teman-teman untuk kita sama-sama menimba ilmu pengetahuan, terusnya mengamalkan, dan juga moga-moga kita tergolong dalam golongan-golongan orang yang saleh, insya-Allah. Tanpa bermasa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita daripada Facebook, daripada saudara Al-Ali Ali, salah seorang penonton yang memberi komitmen yang bagus pada setiap hari dalam Tanyalah Ustaz TV3. Soalannya, ayat ke-20 menyatakan tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan hukum. Apakah reaksi orang-orang yang menerima hukuman yang dijatuhkan kepada mereka? Adakah mereka mempunyai peluang untuk merayu? Terima kasih kepada saudara Al-Ali Ali kerana bertanyakan soalan. Ustaz, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada saudara Al-Ali Ali atas soalan tadi. Reaksi pastinya kalau ke syurga tangan kanan tadi, happy lah. Gembira. Kalau catatan di tangan kiri, akan berduka cita. Ya'is, perkataan ya'is digunakan oleh Al-Quran. Ya'isal ladina kafaru. Mereka akan mengalami kekecewaan
kedukaan dan adakah peluang untuk mereka merayu? Mereka akan merayu. Betul. Wahai Tuhan, kembalikan kami ke bumi. Rayuan itu kembalikan kami ke bumi supaya kami boleh beriman, kami boleh ikut ajaran yang telah Engkau tetapkan. Ini permohonan. Betul. Diminta. Tapi chance have been given to you. Betul. Bak kata orang putih kan. Peluang telah pun diberikan. No second chance. Betul. Nasib Sudah dah sampai dekat akhirat, no second chance. Betul. Khalas. Khalas. Halas. Tapi ada juga keadaan-keadaan tertentu, pihak-pihak tertentu yang akan diberi pertimbangan oleh Allah. Tapi lihat di mana jatuhnya pandangan Tuhan dalam sesuatu perkara. Dia begini, bila Allah, saya ada baca sebuah buku yang menceritakan keadaan di padang mahsyar. Dia sebenarnya nak highlightkan Ar-Rahman tadi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim dekat akhirat. Bagaimana belas kasihannya Tuhan kepada hamba-hamba ni. Katakan saya ditimbang amalan. Bila ditimbang, letak dulu timbangan, nampak yang salah itu berat sikit saja. Sikit. Jadi timbul persoalan, kalau sikit, boleh dirayu tak? Boleh rayulah. Tapi mengikut pertimbangan dekat akhirat, walaupun dia berat sikit, keputusannya neraka. Betul. Fa amma man thaqulat mawazinu. Bagi mereka yang telah berat timbangan baik ke syurga, berat timbangan dia pada neraka, salah pergi ke neraka lah. Betul. Mizan. Wala takhsirul mizan, maksudnya tak ada satu pun yang boleh merugikan timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi disebabkan sikit saja timbul persoalan, alamak sikit ni, ya Allah silap sikit. Tapi malaikat dah nak bawa dah pergi ke neraka. Allah. Dia macam mana tahu? Dia lihat Tuhan, dia lihat malaikat nak heret dia pergi ke neraka. Silsilatin sab'una dhira'an, diikat, ditarik kan. Dia macam umpamanya, saya nak keluar rumah, anak saya berdiri depan pintu, atau dia pegang dekat grill rumah. Dia pegang, dia kata, Abah nak ikut? Abah kata, tak boleh. Abah nak cepat ni. Dia lihat dengan pandangan yang belas kasihan. Kasihan dia lihat. Dia lihat dengan penuh mengharapkan kasih sayang seorang ayah. Betul. Jadi ayah tengok, nak jalan. Nak jalan ke tak jalan? Nak pergi tak pergi? Sebab kasihan kan? Betul. Timbul dah, jom. So, hujung dekat akhirat, akan ada pertimbangan-pertimbangan begitu. Akan ada belas kasihan Tuhan. Tuhan ampunkan siapa ikut hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Tuhan akan azab siapa yang Tuhan mahu, Tuhan boleh mengampunkan siapa yang Tuhan mahu. Betul. Itu hak mutlak. Tetapi yang namanya keadilan mestilah tertegak dekat padang mahsyar. Jadi ada tak peluang merayu? Itulah di antara plot-plot yang dilihat boleh merayu, tetapi very independent kepada amalan yang kita lakukan ketika kita ada di dunia ni. Tapi kita kena ingat, tak ada second chance. Betul. Habis dah. Tak ada second chance. Penjelasan yang sangat mantap daripada Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Norini Abdul Latif daripada Ipoh Perak. Ya, Puan Norini. Apa soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak baca, kemudian saya nak beritahu Ustaz. Boleh tak? Pertama soalannya, boleh tak kita membaca surah Al-Quran tanpa mengetahui maknanya? Yang kedua, saya nyanyikan tajuk, saya baca sikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yaqdi bil haqq. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Pertama saya nak tanya, Ustaz lam ya kan kita bilhaq, betul kan? Ustaz lam ya tu dengan qaf lam ya, qaf lam ya dan qaf lam ya, yang mana satu bacaan lebih baik? Boleh tak Ustaz tolong jelaskan? Macam mana? Terima kasih. Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan.
Okey Ustaz, terima kasih kepada Puan Nurini Abdul Latif kerana di atas persoalan tersebut. Kita tak sempat nak bertanya tentang soalan kedua, tapi saya rasa soalan pertama tadi berkenaan dengan membaca Quran tanpa tahu makna. Okey. Yang kedua bertanya tentang qaf lam ya dan sad lam ya. Mungkin Ustaz boleh terangkan Ustaz. Qaf Lam ya dan sad lam ya. Qaf lam. Allahu yaqdi bil haqq. Okey. Sad lam ya dan juga la yaquduna bi syai'. Mana solat lam ya? Sad lam ya dekat wallahu yaqdi bil haqq. Tanda wakaf. Ya, tanda wakaf tu Ustaz. Solat lam ya saya cari mana solat lam ya, rupanya tanda wakaf. Tanda wakaf Ustaz. Baik. Okey, Terima kasih. Qaf satu lagi qaf lam ya. Ya, betul. Baik, terima kasih kepada Puan Nurini Abdul Latif bacaan Al-Quran tadi. Baca Al-Quran tanpa memahami makna, boleh atau tidak? Kena baca. Tak semua kita faham makna. Dan jangankan kita, orang Arab sendiri pun kalau dia tak belajar tafsir, dia pun tak faham juga. Sebab Quran ni bahasa dia unik. Betul. Kena berusaha untuk faham. Orang Arab sendiri kena belajar tafsir. Walaupun bahasa Arab ini, Al-Quran ni bahasa mereka, tetapi uslub dia bersembang, dia bercakap tak sama. Betul. Sama macam buku sastra. Saya ambil buku sastra, tiba-tiba nak baca buku sastra. Saya nak baca puisi, saya nak baca sajak. Sama ke? Tak sama. Kalau saya ni tidak menjiwai sastra, saya pun tak faham. Betul. Contoh saya beritahu, ada pantun sebut berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Apa yang faham? Tak faham. Yang kita faham ujung lah. Berguru ke palang ajar, sebagai bunga kembang tak jadi. Yang itu kita tahulah. Tapi pangkal diberi pembayang, dia kata memburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Betul. Sebenarnya bahasa itu bahasa sindiran. Orang dulu disindir. Kalau nak memburu masuk hutan lah, kau pergi padang buat apa? Betul. Kalau masuk hutan dapat rusa betul. Tapi kalau pergi padang dapat rusa berbelang kaki. Disindir kau tak dapat rusa, kau dapat belalang. So disindir kan? Betul. So kalau orang tak tahu sastra, orang tak tahu bahasa, dia tak akan faham. Betul. Apa dia berburu datar, berbelang. Adakah rusa berbelang kaki? Dah dia kaji pula. Sebenarnya dia sindir. Rusa berbelang kaki tu dia sindir belalang. So begitu, lebih daripada itulah Al-Quran mengatasi bicara manusia. Tapi nak beritahu orang Arab sendiri kena faham. Jadi berdosa ke Ustaz saya baca Quran saya tak faham? Tak berdosa. Tapi saya ada baca apa yang disebut oleh Syekh Yusuf Qardawi, bagi orang Arab dikira berdosa sebab membaca Al-Quran dengan bahasa sendiri tak faham. Dia dikira berdosa. Manakala orang ajam seperti kita ni, membaca Al-Quran tak faham, dia tidak berdosa. Tetapi kena show, kena tunjuk bahawa ada usaha ke arah nak faham apa yang dia baca. Takkan surah-surah lazim yang kita baca kita tak nak faham makna. Berapa lama dah saya baca Fatihah? Berapa lama dah saya baca Qul Huwallahu Ahad? Berapa lama dah saya baca Qul A'udzu Birabbil Falaq? Qul A'udzu Birabbin Nas? Dia bukan sekadar hafalan saya dah baca 20 tahun, 30 tahun. Saya kena faham apa yang saya baca. Paling tidak surah-surah yang kita hafal, kita ulang selalu, kita baca selalu. Itu di antara perkara yang boleh saya bekalkan kepada Puan Nurini. Soalan kedua, sili, sad lam ya. Dia kata, kalau sad lam ya ini bermaksud membaca terus lebih baik daripada berhenti. Qaf lam ya adalah berhenti lebih baik. Dia sili silat. Sili maksudnya teruskan. Lebih baik. Tapi nak berhenti juga boleh? Boleh. Ayat kedua yang bawah tu qili, nak berhenti pun boleh, nak teruskan pun boleh. Tapi pilihan yang pertama, berhentilah. Semalam kita beritahu kenapa Al-Quran ni ada wakaf ibtida'. Wakaf ibtida' adalah untuk memberitahu makna sampai kepada pendengar dan faham. Sampai kepada pendengar dan faham. Dalam bahasa Al-Quran ni dia ada mubtada', dia ada khabar. Mubtada' khabar, dia ada fi'il, fa'il, maf'ul. Dia ada maf'ul li ajli, maf'ul bih. Kita ada kemudian na'at, man'ut. Kemudian dia ada hal. Ini dari sudut bahasa. Ulama lihat wakaf ibtida' ini dia mesti didasari dengan kekuatan bahasa. Sempurna tak ayat itu? Fi'il, fa'il, maf'ul ada tak? Mubtada' khabar ada tak? Kan kalau ada sumpah, ada qasam, ada jawab qasam tak? Ada syarat, ada jawab syarat. Semua itu perlu diperhatikan supaya kita dapat lihat tidak ada kerosakan yang berlaku ketika kita wakaf dan kita ibtida'. Jadi kedua-dua tempat yang ada dalam ayat ke-20 itu boleh diwakaf dan boleh diteruskan.
Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Yang ada saja Osman Awang lagi Ustaz. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak terus ke persoalan seterusnya daripada soalan Facebook daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Ayat yang ke-21, manusia disuruh berfikir dan melihat kesan sejarah kesudahan manusia yang ingkar kepada Allah. Soalan saya, pada masa kini ada yang ziarah tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contoh Laut Mati, tanpa mengambil ibrah, bersukaria dan sibuk mengambil foto kenangan sahaja. Baik, terima kasih pada saudari Intan Zurina Abdul Razak di atas persoalan tersebut. Mohon respon Ustaz. Ya. Silakan. Di tempat-tempat yang sebegitu, tempat-tempat yang Tuhan hancurkan, Tuhan memperlihatkan kemusnahan, maka hendaklah kita mengambil iktibar. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu, awalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim. Dan tidakkah mereka berjalan. Jadi kalau ayat ni secara direct, dia tuju kepada bangsa Arab ataupun bangsa Quraisy yang baginda Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka. Fayanzuru, lihat. Jangan pergi ambil gambar saja. Jangan ambil udara nyaman. Ambil gambar. Tapi dia tak ambil iktibar, tak ambil pengajaran. Tak kira mana-mana tempat kita pergi pun. Sama ada kita pergi ke lautan, kita pergi tepi laut, kita masuk hutan, kita pergi lihat gunung berapi. Semua tempat-tempat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Alam semesta ini membahasakan kepada kita wujudnya Tuhan pentadbir yang mengatur urus segala perkara yang berada di keliling kita. So manusia menggunakan mata hati melihat dengan mata, dapat menjiwai, maka pasti dia akan dapat lihat betapa hebatnya ciptaan Tuhan, bukan sekadar mengambil gambar. Contohnya macam di Laut Mati. Saya suka kalau orang kita ni dia faham juga sejarah sebagai satu tempat yang dilaknat oleh Tuhan. Kemudian tempat itu adalah tempat yang Tuhan datangkan kemurkaan. Pernah lalu di situ sahabat-sahabat lalu dan ada yang singgah. Nabi kata, fa idza marartum bihim famurru musri'in. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, kalau kamu lalu di situ, maka lalulah dengan segera, cepat, pantas. Orang Arab ni, Fahmi, mereka biasa dah dengar cerita Ad, Samud dan kaum-kaum sebelum itu. Sebab mereka ni ada rihlah. Rihlah tasyita' wa saif. Kan li ila fi Quraisy, ila fihim la tasyita' wa saif. Mereka akan berrihlah. Rihlah maksudnya mereka akan berdagang. Musim sejuk dan musim panas. Kalau musim sejuk, mereka akan ambil laluan tepi laut. Pergi ke Yaman, pergi ke tempat-tempat dia ikut tepi laut. Sebab kalau musim sejuk, tepi laut, udara dia panas. Tapi kalau musim panas, mereka akan lalu di celah-celah bukit. So, dua-dua tempat ini, laluan mereka syarat dengan tempat-tempat sejarah yang Tuhan tunjukkan melalui kisah-kisah terdahulu. So Allah Ta'ala sebut fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Suruh mengambil pengajaran. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Insya-Allah Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan dai dan kru mau doa ya Allah selamat kita dari dunia sampai ke akhirat. Biar penyakit-penyakit ni Tuhan ambillah balik. Kita minta doa kepada Tuhan. Semua orang kita minta kepada Tuhan, Tuhan ambil balik insya-Allah. Dan soalan mamu, kadang-kadang mamu faham tapi mamu buat tak faham apa yang perintah Tuhan. Tapi buat lalu nak faham, tapi kadang tak faham juga. Tapi yang faham jadi tak faham juga. Lagu mana keadaan, lagu nak mamu lah. Lagu mana mamu nak buat dan yakin faham. Yang tu lah soalan mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa-doa lah tak mamu tetapkan iman Ustaz dan Ain semua. Amin insya-Allah. Baik, terima kasih di atas persoalan daripada Tuan Haji Mamu Hanifah di atas persoalan tersebut. Namun kita simpan dulu soalan tu dulu. Kita nak melabuhkan tirai di TV3 tapi jangan ke mana-mana. Soalan ini akan dikupas dan diberikan huraian jawapannya di 30 minit terakhir di siaran TV9. Berjumpa lagi selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Kesenangan yang datang tak akan selamanya. Begitulah waktu susah, jangan lupa daratan. Kelak menyesal nanti tak berkesudahan. Apa guna sesalan hanya menerkam jiwa. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, pejam celik lagi 30 minit lagi kita bersiaran di TV9 insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, topik kita pada hari ini seperti biasa surah Al-Ghafir ayat yang ke-20 hingga 22 yang dikupas oleh panel kita Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun boleh terus komen di Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita telah menerima persoalan daripada saudara Mamu Hanifah sebelum kita melabuhkan tirai di TV3. Jadi kita nak terus menjawab persoalan daripada saudara Mamu Hanifah. Kita dipersilakan, Ustaz. Terima kasih Da'i Fahmi. Terima kasih kepada para penonton yang setia bersama kami lagi. Soalan Mamu Hanifah tadi daripada Georgetown, Penang. Kita pakat dah hari ni kita nak jawab juga. Tak nak tangguh soalan Mamu ni. Lagi Mamu nak pergi makan nasi kanak, tertangguh pula. Jadi kami pun tunggu juga bila Mamu boleh nak pelawar kami makan nasi kanak. Allah. Terima kasih Mamu. Dia ada orang faham tetapi belum nak buat. Ada orang memang dia tak nak faham. Bagi dia Quran ini adalah satu kitab yang dibaca untuk majlis-majlis tertentu. Nanti lepas kalau ada orang meninggal barulah baca. Dan dibuat jampi serapah, dijadikan tangkal. Ada orang berfikiran begitu. Quran tidak diturunkan untuk itu. Jadi disebabkan prioriti dia tu tak ada pada Quran, maka jadilah Quran itu jauh daripada kehidupan. Allah. Itu yang berlaku dalam banyak keadaan. Saya yakin saya rasa Mamu akan setuju dengan saya bahawa kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baki sekarang, yang ada sekarang berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran, meneliti, usaha untuk mengeluarkan ajaran-ajaran panduan-panduan yang ada, banyak masalah harta dunia ini selesai. Banyak masalah selesai. Bagi tahu saya apa benda yang tak boleh selesai melalui Quran. Ekonominya, politiknya, sains sosialnya, undang-undangnya, segenap segi Quran dah sajikan dengan panduan yang terbaik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia hanya menjadikan Quran ini sebagai bacaan-bacaan untuk majlis-majlis tertentu. Sangat terhad jadinya Quran ini just for ceremonial. Quran ini jadi untuk seremoni, bukan untuk jadikan sebagai satu disiplin untuk membina kefahaman. Sebab itu saya pun tertanya juga dekat Malaysia ni, bilakah akan terhasilnya sebuah tafsir yang versi Malaysia? Allah. Keseluruhan. Kita ada peruntukan besar untuk jaga sungai. Peruntukan besar jaga pokok di hutan. Peruntukan besar untuk jaga batu-batu. Peruntukan besar untuk elemen-elemen yang kita kata dia jaga environment dan sebagainya. Tapi saya lupa bahawa sumber utama Quran ini yang patut menjadi asas kepada menggerakkan masyarakat menjadi lebih baik. Kita semua faham bahawa atau pernah dengar bagaimana Islam pernah membina empire di Spanyol, Spain for 500 years, di Iraq, di Yaman. Yang menunjangi, yang menjadi tunjang kepada pembinaan tamadun tersebut tidak lain tidak bukan Al-Quran. Betul. Setelah kita dijajah, setelah kita dibawa dengan pelbagai ideologi dan juga falsafah, maka kita lebih cenderung untuk melihat kemajuan fizikal ideologi dan meninggalkan kemajuan spiritual. Ada seorang profesor daripada Universiti Harvard, dia tulis buku Excellent Without a Soul. Excellent Without a Soul, Profesor Harry Levis. Dia menggambarkan kecemerlangan akademik
dengan bergraduasi daripada universiti-universiti yang terkemuka di dunia, tetapi tidak menghasilkan dari sudut pengasuhan jiwa. Saya lahirkan graduan daripada universiti terkemuka, terkemuka di dunia ni, dan orang akan rebut, orang susah nak masuk, very tough to enter, nak fulfill dia punya requirement. Bila dia graduate daripada universiti itu, laku, tapi apa yang disajikan dalam hati budak-budak? Yang ni profesor daripada Universiti Harvard sendiri tulis. Allah. Setelah 30 tahun dia berkhidmat, dia buat satu analisa, hujungnya dia kata, jiwa anak-anak ni masih kosong. Yang kita sebut sebagai tazkiyatun nafs. So, dunia perlukan kepada seimbangan. Keseimbangan antara keperluan dunia dan keperluan akhirat. Jadi, Quran lah yang menjadi panduan. Quran, jangan lihat Quran ni kitab yang cerita buat neraka, sikit-sikit tak boleh. Tak ada. Yang ada yang tak boleh tu sangat sedikit. Yang boleh tu banyak. Betul. Yang boleh itu banyak, yang tak boleh itu sedikit. Kadang-kadang dia salah kita, cara kita sampaikan lah. Betul. Kita pun kena cari juga jalan untuk menyampaikan cara betul. Kadang kita cerita Quran neraka. Jadi orang kata Quran ni kitab yang cerita buat neraka. Tak. Quran cerita buat syurga lagi banyak daripada neraka kot. Betul. Jadi kadang-kadang cara kita presentkan Quran pada orang pun salah satu perkara. Saya rasa kita kena senada untuk menjadikan orang kita ni cinta dan suka pada Al-Quran. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Saya kira Ustaz ada nak menerangkan sedikit tentang ayat yang ke-21 Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz, dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Da'i dan juga para penonton. Ayat yang ke-21 ini sebahagiannya kita dah bincang. Allah berfirman, "Awalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq." Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan ya di permukaan bumi ini, berjalan di muka bumi ini, lalu memperlihatkan bagaimanakah kesudahan orang yang sebelum mereka. Lihat, fayanzuru kaifa kana aqibah. Aqibah ini kesudahan yang Tuhan putuskan kepada umat-umat sebelum mereka. Sebahagiannya saya sebut tadi bahawa orang Arab dia akan berlayar. Dia akan berlayar di musim sejuk di tepi lautan. Dia akan berlayar di musim panas di celah-celah gunung. Dan masa itulah mereka akan lalu di kampung Ad. Seperti mana Tuhan berfirman dalam surah Al-Fajr. Dalam surah Al-Fajr ayat 6 hingga 9. Cuba kita perhatikan sama-sama. Daripada surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr, lihat dalam surah Al-Fajr. Terima kasih kepada penerbit kerana sediakan teks ayat ni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Ad? Iram Dhatil Imad, satu kampung nama dia Irim. Dhatil Imad, yang Dhatil Imad maksudnya, Imad ini asal perkataan umud. Maksudnya tiang yang besar. Kan Allah Taala sebut mereka, bangunan mereka ni dengan tiang-tiang besar. Iram Dhatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dan tak ada seperti mereka sebelum itu yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, tiang-tiangnya besar, yang belum pernah diciptakan sepertinya sebelum itu. Kukuh, gagah. Wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad. Dan manakala kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah Wadil Qura, iaitu tempat tinggalnya. Iaitu Allah gambarkan bagaimana kehebatan kaum Ad, Thamud, Bandar Iram. Semua ini dalam beberapa buku yang saya sempat tengok, telaah semalam. Dalam buku-buku yang dikarang oleh orang-orang di luar sana tu, orang-orang barat. Dalam buku A History of the Ancient Near East, Mac Vandy, Merope. The History of the World, Frank Wells. The Ancient Near East and Anthology of Texts and Pictures. So dalam buku-buku ni, mereka gambarkan bagaimana kaum terdahulu. Dia bukan sekadar gambar, tetapi menggambarkan ketamadunan, kehebatan dengan begitu hebat sekali. Allah nak beritahu, mereka tu hebat, sehebat-hebatnya, dengan bangunan, dengan
Teknologi. Kita biasa tengok Petra tak? Petra, pernah pergi Petra? Kat Jordan ada Petra. Petra ini adalah satu perkampungan. Kampung dalam batu, kaum Samud ni, dia masuk dalam tu, dia pahat batu-batu daripada gunung ni, buat rumah. Buat rumah tempat tinggal, dia buat temple. Sehingga UNESCO, dia kategorikan Petra ini sebagai salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Wajib diziarahi. Supaya manusia boleh lihat. Dan Petra ini juga, dia terletak di sebuah lembah. Di sebuah lembah. Satu kawasan dalam. Dan bangsa ini pula, bangsa yang suka memahat gunung ganang. Dia pantang tengok gunung tinggi yang ada batu. Dia tengok bangunan tinggi tu, dia akan mula pahat. Wa yanhituna minal jibali buyuta. Mereka ini suka memahat. Ya, lihat gambar yang ada saja. Terima kasih kepada penerbit. Pantas cari gambar. Sebenarnya patut saya bagi gambar saya. Saya pun ada gambar macam saya berdiri depan tu. Kan, lupa nak bekalkan. Next time. Itu macam ada orang kat situ. Itu tak tahu. Itu penerbit kot. Lihat bagaimana hebatnya mereka. Itu gunung batu tu bang. Oh. Tapi nak kata architecture dia orang ni, arkitek dia orang ni buat bangunan tu memang ngam-ngam, cantik. Memang dia punya jiwa. Dan mereka ni juga disebutkan badan-badan mereka ni tak seperti badan kita. Bukan macam Fahmi, macam saya. Gagah, besar. Nak bina, memahat bangunan ni bukan satu benda yang mudah. Betul. Ini yang Tuhan sebut. Asyadda minhum quwwah wa atharan. Mereka ni gagah, perkasa dan banyak lagi tinggalan-tinggalan sejarah mereka di atas permukaan bumi. Tapi semua itu bagaimana? Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Allah hancurkan mereka kerana dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Dan mereka tak ada siapa yang dapat melindungi mereka. Betul kan? Betul. Dan tidak ada sesuatu pun yang mampu melindungi mereka daripada azab Allah. Bangunan itu boleh selamatkan. Boleh selamatkan mereka? Tak boleh. Kecerdikan, kepandaian? Boleh? Tak boleh. Sebab mereka sudah menyeleweng. Betul. Mereka itu dinamakan sebagai Sabain. Kan? Sabaism. Sabaism maksudnya menyembah dewa-dewi bintang. Jadi mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan orang Arab lihat. Kan mereka lihat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Kemana mereka pergi? Adakah kalian ingin perkara yang sama berlaku dalam kehidupan kamu? Allah Ta'ala. Betul tak? Allah Ta'ala tanya pada orang Arab musyriki Mekah. Kamu lihat dan kamu biasa bercakap, diriwayatkan juga kalau mereka berkumpul ni Fahmi, mereka akan bercakap bagaimana kaum sebelumnya, kaum Ad, kaum Saleh. Cerita kaum-kaum terdahulu bagi bangsa Quraisy atau musyrikin Mekah ni bukan satu benda yang asing. Macam kita lah. Kita kat sekolah akan belajar kisah Hang Tuah. Betul. Sejarah Melaka, penjajahan Jepun, British. Kita akan belajar. Betul. Dan kita akan dibawa pergi tengok tempat-tempat bersejarah. Betul. Betul kan? Betul. Sebab nak suruh kita ingat balik apa yang berlaku di kampung kita, di negara kita. Orang Arab pun begitu juga. Arab Quraisy Mekah pun tahu cerita ni. Tahu cerita. Cuma diingatkan, adakah kamu nak benda yang sama berlaku ke atas kamu seperti mana berlaku ke atas mereka kerana keengkaran mereka terhadap utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, penjelasan dan kisah yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali semula dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan berbaki masa lebih kurang dalam 13 minit lagi. Jadi tanpa membuang masa, dengan topik kita pada hari ini iaitu surah Al-Ghafir ayat 20 hingga 22 yang akan dikupas oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. InsyaAllah kita akan terus meraihkan soalan daripada para penonton kita daripada Facebook insyaAllah. Daripada saudari Sahziatul Sidik.
Mengapakah bagi orang kafir Quraisy tidak mengambil pelajaran bekas peninggalan kaum terdahulu, sedangkan disitulah tempat laluan mereka? Terima kasih kepada saudari Sahziatul Sidik di atas persoalan tersebut. Ustaz, mohon respon, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Sahziatul atas soalan tadi. Kenapa ke orang Arab Quraisy dia lalu tapi tak ambil pengajaran? Dilihat sebagai tempat sejarah. Dilihat tempat sejarah, dia tak nampak kesan yang menimpa kaum tersebut adalah keengganan mereka ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai ke kota Taif, apa yang dilakukan oleh penduduk kota Taif kata Nabi Muhammad SAW? Mereka herdik Nabi. Betul. Mereka usir Nabi. Mereka melontarkan kata-kata yang kesat. Betul. Bukan sekadar itu, mereka melontar pula batu. Mereka baling Nabi Muhammad SAW sampai luka kepala Nabi. Darah mengalir sampai ke dekat sepatu Nabi SAW. Masa itu malaikat datang tak? Datang. Malaikat datang. Malaikat Jabal dipanggilkan. Malaikat penjaga gunung. Datang, tanya kepada Nabi Muhammad, aku diutus oleh Tuhan, tanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang kau harus lakukan ke atas penduduk permukaan bumi ini? Apa perlu lakukan? Kalau pada hari itu Nabi kata hancurkan, hancurlah. Betul. Allah Subhanahu wa taala memberi satu kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana ada pengikut Muhammad, umat ini tidak akan menimpa musibah seperti mana ditimpa ke atas umat-umat sebelum dahulu. Betul. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Dia ulama sebut ayat itu dia ada nafyu sya'n. Nafyu sya'n ini menafikan keadaan. Jadi akan berlaku ke keadaan di mana tak ada orang lagi dah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lagi dah sembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana ini tidak berlaku. Tapi di akhir zaman sebelum ditiupkan sangkakala, sebelum kiamat, keadaan itu akan berlaku. Tapi untuk awal ni tak adalah. Untuk sekarang ni tak ada. Tak ada. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan datangkan suatu musibah seperti mana berlaku ke atas Ad, Samud. Allah Ta'ala sebut sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha. Allah Subhanahu wa taala datangkan hujan, Allah datangkan angin yang hitam, angin yang sejuk, angin yang berat. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, dengan begitu berat sekali. Semua mereka tahu. Kemudiannya mereka semua bila angin itu putar, dia macam twist tu, putir beliung, putir beliung, 7 hari 7 malam. 7. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 hari 7 malam. 7 hari 8 siang ah 7. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 hari 7 malam tu angin putir beliung. Allahu akbar. Sar'an ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Setelah dia berlaku putir beliung 7 hari 7 malam tu berlaku tu. Hari ke-8 ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Umpama kebun korma yang baru lepas terbakar. Allah. Manusia ni, bukan pokok korma, manusia. Kepala-kepala mereka, kepala ni terpacak di bumi. Kepala terpacak kat bumi. Kepala terpacak di bumi. Allah. Kepala, dia punya putir beliung bawa mereka terpacak, masing-masing terpacak. Jadi bila dilihat, keadaan mereka ni seperti kebun korma yang tidak ada dahan. Allah. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Nakhl. Nakhl ini pokok korma lah. Nakhil. Jadi, semua ni Arab tahu. Semua ni Arab, Syaziatul, Arab tahu. Bangsa Quraisy tahu. Cuma, hati perut mereka yang tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pengajaran, tidak rasa takut, tidak rasa gemetar. Sebab mungkin dalam masa terdekat ni dia tak dengar pun. Betul. Apa-apa berlaku ke atas mana-mana puak, mana-mana kumpulan yang tidak sembah Allah, yang mengingkari, malahan orang lawan Tuhan terang-terang lagi ada. Betul. Orang menghina Nabi Muhammad terang-terang lagi ada. Betul. Jadi tak berlaku apa pun. Jadi orang rasa macam take for granted lah, nothing happen. We can do whatever we want. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Jadi kalau Tuhan datangkan musibah, bila-bila masa. Betul Ustaz. Bila kita ditimpa oleh coronavirus, satu musibah. Betul. Bila siapa jangka pun Ustaz. Tidak jangka. Dan ada kawasan-kawasan berlaku banjir beberapa hari, beberapa bulan. Betul. Melenyapkan dengan meranapkan kawasan penduduk. Betul. Kan penghasilan bumi, tuaian, semua terkesan. Air laut dengan air-air yang berlaku dan juga berlakunya global warming, bila berlaku kepanasan di peringkat global.
semua ini menggambarkan sedikit demi sedikit Tuhan marah kepada penduduk bumi. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada persoalan lagi daripada para penonton kita, daripada Kak Ju Zabidi. Ayat yang ke-22. Dalam ayat ini telah dijelaskan azab yang akan mereka terima kerana menolak wahyu. Walaupun orang-orang dahulu telah didatangi oleh rasul-rasul mereka, bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Ada golongan yang menolak tauhid dengan alasan kita tidak ada rasul dan nabi lagi yang datang. Terima kasih kepada Kak Ju Zabidi di atas persoalan tersebut. Mohon respon Ustaz. Ya, terima kasih kepada Kak Ju Zabidi. Kalau ada orang tolak ajaran itu kerana kita tak ada rasul, tak ada nabi, Allah dah beritahu nabi kita, rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dah beritahu Nabi Muhammad itulah khatamun nabiyyin, khatamul mursalin, la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang ada ni pun tak habis ikut, tiba-tiba minta rasul lain, tiba-tiba minta nabi lain. Allah Subhanahu wa taala sebut dzalika bi annahum kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, dan keingkaran mereka itu tidak lain tidak bukan setiap kali kana ta'tihim, setiap kali rasul datang dengan membawa mukjizat, tanda-tanda kebenaran, fakafaru fa akhadhahumullahu bidhunubihim. Hari ini memang rasul tak ada. Rasul sudah habis. But we are talking about the message of the messenger. Kita bercakap mengenai mesej yang telah ditinggalkan oleh messenger, itu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kana ta'tihim rusuluhum, rasul-rasul itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Quran yang ada pada kita ni apa dia? Inilah peninggalan Nabi. Betul. Inilah mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada di antara kita yang nak minta rasul lain. Ikut ajaran Quran. Ini adalah bukti kewujudan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dah beritahu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna, tidak perlu kepada rasul lain, tidak perlu kepada kitab lain. Pegang pada ajaran Nabi Muhammad, pegang pada Al-Quran yang telah ditinggalkan kepada kita supaya kita tidak ditimpa satu kemurkaan Allah, yang mana Allah itu Tuhan yang qawiyyun syadidul iqab, sangat berat, sangat kasar, sangat keras azabnya bagi mereka yang bulang balik-balik mengingkari, balik-balik memusuhi ajaran Islam dan juga ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita pujuk hati kita, jiwa kita supaya kita lunak dengan ajaran Islam, panduan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Masya-Allah, terbaik. Saya kira itu sebagai kesimpulan Ustaz untuk program kita pada pagi ini. Insya-Allah Ustaz, mungkin Ustaz boleh membacakan sedikit doa untuk memberkati program kita pada pagi ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Ya Allah, di penghujung pengajian tafsir pada pagi ini kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah. Amin. Mohon limpah kurnia keampunan dan juga belas kasihan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa anak cucu kami ya Allah, dosa jiran tetangga kami ya Allah, dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Kau berilah kami kesembuhan dari penyakit COVID-19. Kau angkatlah segera ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon bantuan daripada-Mu. Kau peliharalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami kekuatan untuk terus membaca, memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Jernihkanlah hati kami ya Allah. Tenangkanlah perasaan kami ya Allah. Amin. Ketika kami mendampingi Al-Quran Al-Karim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada bintang ilmu kita Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah di atas ulasan dan juga kupasan untuk topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Al-Ghafir ayat 20 hingga 22. Terima kasih juga kepada para penonton kerana sudi meluangkan masa dengan kami pada pagi ini, dan jangan lupa untuk menonton rancangan Tanyalah Ustaz untuk pada hari esok dengan topik ibadah, persoalan imam dan makmum siri 1 yang akan diuruskan oleh moderatornya Da'i Hadari serta bintang ilmuwan panelnya Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman,
seperti biasa pada jam 6.30 pagi pada 29 November 2021. Jangan lepaskan peluang ini untuk sama-sama kita menimba dan menceduk ilmu pengetahuan. Moga-moga kita tergolong dalam orang-orang yang saleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sampai di sini sahaja kita melabuhkan tirai di TV9. Moga-moga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.